Taburan hujan lebat luar biasa serta fenomena air pasang menjadi faktor kepada banjir besar yang melanda Kota Tinggi Johor minggu lalu. Tragedi ini disifatkan sebagai banjir terburuk sejak tahun 2020 sehingga menenggelami kebanyakan jalan utama di kawasan bandar dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS. Namun, masih ada sebilangan penduduk yang enggan berpindah ke PPS, sebaliknya lebih selesa untuk bertahan di kediaman masing-masing. Hairul Bariah Jaafar Elias Ahmad atau lebih mesra dengan panggilan Kak Long, antara penduduk Kampung Kelantan, Kota Tinggi Johor yang rela menghabiskan masa di atas sampan ketika banjir melanda. Hanya ditemani suami, bapa serta seorang adik lelakinya, 4 beranak ini sudah terbiasa dan tidak berasa gerun meskipun tempat tinggal mereka terletak betul-betul bersebelahan Sungai Johor. Lebih mengharukan, anak sulung daripada 7 beradik ini rela melepaskan keluarganya yang lain untuk berteduh di PPS kerana mempunyai anak kecil. Mengimbas kembali detik cemas itu, wanita berusia 45 tahun ini mula bersiap siaga dengan membawa barangan dapur seperti minyak, kuali, tong gas dan telur ke dalam sampan sebaik sahaja rumah mula dinaiki air. Bagi mengelak daripada hanyut dan dibasahi hujan, sampan akan diikat pada tiang dan ditempatkan di bawah garaj yang berbumbung. Sepanjang musim banjir, Kak Long dan keluarga akan menjalani rutin harian seperti memasak, makan dan tidur hanya di dalam sampan. Memang struggle seorang wanita ni nak masak dalam bot dengan keadaan bergoyang. Tapi kita nekat lah kan. Kalau tinggalkan orang tua nak masak sendiri memang tak boleh lah, kesian. Sebab abah dah tua kan. Jadi nak melompat dari sampan ke sampan kita risau kan. Air tinggi. Jadi dalam bot lah. Memang khas akak duduk kat sini, akak masak, buat air dan tidur pun akak dalam bot. Condition kat sini memang kalau malam kena tahan sejuk lah. Tidur dalam keadaan nyamuk yang banyak. Lagi kita takut ular. Kadang tengah tidur, tengah masak, ular lalu, ular naik. Macam-macam kita fikir, macam mana nak mandi, macam mana nak buang air besar, macam mana nak buang air kecil. Jadi daripada pengalaman tu, hari ni kejadian memang agak struggle lah. Tapi kita kena kuat lah. Kita kena kuat untuk orang tua. Ayah, aku menyanjungi jasamu yang... Bukanlah kepentingan dan kepuasan diri yang menjadi keutamaan. Setiap keputusan yang Kak Long lakukan hanyalah semata-mata untuk ayah tercinta, Jaafar Elias Ahmad Awang. Melewati usia senja 78 tahun, warga emas itu mudah berasa rimas di tempat sesak, sebaliknya lebih selesa berada di samping keluarga. Jenis abah ni dia rimas macam orang tua, kalau tempat yang sesak kan. Lagi sekarang dengan penyakit COVID lagi belum berakhir kan. Jadi dia risau. Jadi lebih baiklah akak tekad, tak apalah akak dengan suami jaga abah dekat rumah. Keselamatan dia, keselamatan kita orang ni, kita orang sama-sama jaga. Situasi banjir yang teruk turut memberi cabaran kepada adik lelaki Kak Long, Sadam Hussein Jaafar Elias Awang, untuk menjaga ternakan kambing dan lembunya. Rasa sayang yang begitu mendalam terhadap haiwan ternakan menyebabkan lelaki berusia 34 tahun ini berasa risau dengan keselamatan kambing dan lembunya setiap kali tiba musim tengkujuh. Dengan bantuan kenalan dan rakan-rakan, Husin membina sebuah rakit daripada barang-barang terpakai bagi menempatkan haiwan ternakan jika kawasan rumah dinaiki air banjir. Rakit kemudiannya akan ditambat pada batang pokok dan dibiarkan terapung sehingga banjir surut. Dah lama daripada sekolah. Habis sekolah 2007. Saya dah mencebur macam-macam lah.
Saya try apa yang saya boleh pergi jauh, saya try. Salah satu saya pernah buat ikan beta. Saya pernah buat ayam kampung. Dan baru beberapa tahun ni saya try buat lembu dengan kambing ni. Tengok ramai member-member saya yang buat. Jadi saya baru nak mencuba. Kita rumah tepi sungai kan, memang kita kena ada bot, kena ada rakit. Macam ni lah, kalau keadaan macam ni kita kena standby lah. Cabaran tu saya rasa seorang-seorang. Macam mana air naik, rakit dekat sini kita nak tunggu air naik parat lutut baru boleh tarik masuk dalam. Lepas tu dah sampai parking yang elok dekat kandang. Nak angkat kambing tu pula, kita tak akan ikut dalam air. Kita angkat kambing-kambing yang berat tu, naik atas rakit. Lepas tu tambat, mana yang garang-garang kita tambat lah kan. Takut dia belaga kan. Anak-anak tu ringan je kita naik. Macam yang lain-lain, macam lembu ke apa, ada kawasan-kawasan yang tinggi, saya tarik awal lah pergi depan. Standby makan siap-siap, biar kat depan lah. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Memasuki pasca banjir dengan keadaan air yang semakin reda, cabaran selepas ini tertumpu kepada kerja-kerja pembersihan di dalam rumah. Mungkin di luar nampak tenang, nampak santai, masak atas bot, tapi realitinya di dalam inilah dia. Anda boleh lihat barang-barang rumah habis berselerakkan akibat daripada air banjir yang masuk di dalam rumah. Dan inilah cabaran sebenar yang harus dihadapi oleh keluarga Kak Long nanti. Usai sahaja air surut di luar, mereka perlu pula bertungkus lumus membersihkan barang-barang di dalam. Habis semuanya diselaputi lumpur, dan kalau anda lihat di belakang saya ini pun airnya masih lagi bertakung, dan ini terpaksa dikeluarkan menggunakan tangan. Terpaksa cedok dengan mangkuk ke, perlu dibuang keluar secara manual. Berbekalkan kudrat yang tersisa, Kak Long dan keluarga perlu mengerah tenaga dan bekerjasama bagi membersihkan kawasan rumah daripada sisa air dan lumpur. Meskipun sukar, namun pengalaman lalu banyak mengajar mereka untuk mengurus dan membersihkan rumah dengan lebih efektif.